You are now listening to Sembang Panas Podcast. Yo, what is up people? Selamat datang ke lagi satu episod Alkisah Podcast. Sebelum kita mulakan, jangan lupa podcast kita dibawakan khas kepada anda oleh teman-teman kami daripada Ace Realtors SG untuk masyarakat demi masyarakat. Jadi kalau korang nak beli rumah ke jual rumah ke, tak payah pening-pening kepala. Korang boleh saja hubungi ejen-ejen yang bertauliah di laman social media mereka @acerealtors.sg. Korang juga boleh terus hubungi mereka di talian 88779923 88779923. Dan kita don't want to waste any more time. Kita akan jumpa korang sebentar saja nanti. Let's go. Podcast cakap betul, tak ada sorok-sorok. Ini podcast cakap betul, tak ada sorok-sorok. Ini podcast cakap betul, tak ada sorok-sorok. Ini podcast cakap betul, tak ada sorok-sorok. Siapa-siapa boleh go, semua kita undang. Siapa berani masuk, jangan sebat temberang. Alkisah bikin panas macam goreng pisang, itu sudah terang. Panggil semua geng-geng minat turun, jom masuk ke langgang. Jom masuk studio, dah berapa banyak idol. Kita kasih sampai viral, Alkisah dapat title. Ini Sembang Panas, it's not for the weak. Ini Sembang Panas, real life on the mix, boom. Sembang panas, 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 panas. Sembang, sembang panas, 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 panas. Sembang, sembang panas, 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 panas. Sembang, sembang panas, 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 panas. Yo, what is up people? Nama saya Aidi Isham. Tizabaliza. Saiful Jazin. Ya, dia tak baca, dia tak datang rehearsal lah, dia tak terus masuk. Dia kan Dan kita masih masih lagi bersama dengan take two. Bukan aku guess ke? Kau ni foto lah. Okay guys, so kita masih lagi dengan Brother Din Nur Rahim. Kita in the first part of kita main podcast tadi, kita dah berbual pasal the big time dalam radio dan juga dalam OLG. Tapi sekarang kita nak move forward to the future of Since dia selalu cakap OLG dah tutup, OLG dah tutup kan. Dia bukan future, dia present. present. Oh yeah, present actually. present. So now after OLG dah tutup, recently ada something new that came out from yourself. Which is Soul to Deen. Yes. Okay, so the first question, why of all things patah balik ke Islamic content kan? Satu yang aku suka buat, aku minat untuk buat, and like I mentioned during the part 1 punya interview kan, aku dah berapa tahun, 8-9 tahun dekat radio buat rancangan-rancangan agama. So why not? Why not? And plus kita pun dah berumur lah dik abang pun dah berumur. Takkan abang nak gila-gila lagi kan. Macam tak Dia kena. umur berapa? Korang berbual yang tadi. Dia umur berapa? 43. Does that look like it? Like ID looks older, right? Si ID muka lagi tua sih. Tak, Bukan sorry. bedek lah. Aku tua betul. Tak, Kalau serious, betul. serious. Ya. Aku belum transfer ke tak Israelis Mekat. Age mainkan peranan dan juga satu lagi kesedaran mainkan peranan juga. Kesedaran tu lebih kepada macam, of course I'm every day we look at the mirror and I'm like, damn my god, like uban sih. Aku dah beruban, aku dah macam, takkan aku nak macam okay let's go, okay let's go, okay let's go. Orang cringe. Aku takut macam gitulah, orang cringe kan. Aku takut macam gitulah. Dan aku rasa macam, and aku minat untuk travel dan jumpa scholars, jumpa Muslims around the world. That's my target. Actually Sautuddin aku buka adalah untuk jumpa dengan Muslim, interesting Muslim ataupun influencer, scholars, imams, ustaz, kalau boleh around the world, untuk aku duduk dan aku just talk about Islam with them. So and that topik-topik yang kita boleh relate kalau kita nak bawa benda ni around the world. Islam. Kalau aku nak bawa entertainment, like it's quite hard for me to even go to Malaysia ataupun ada country. So aku rasa Islam satu topik yang indah untuk kita
can relate to each other. Even my guests will be from Uzbekistan contohnya, from Egypt ataupun from UK. That's the most relatable topic I can talk about. Okay, dari tadi comments have been asking, since you are doing like Islamic content on your own, right? Kenapa tak continue with NJU? Yeah. What happened to NJU? Dari tadi comment spam. Okay, kenapa tak continue dengan NJU? Aku nak makan seorang. NJU again lah, macam aku cakap, NJU adalah masih lagi okay, let's go, tapi cuma tambah Ustaz Nuzan je. Okay. Kan? So benda tu sama macam gini kalau, and of course aku nak buat production cara aku. Kalau kita buat bertiga ataupun tu mungkin tak sampai kot apa yang aku nak. That is actually satu kepuasan. I think you've done it alone before, and you can feel like, puas lah buat benda ni, saya macam fire aku punya otak, aku punya apa. But when you have your partners coming in and you have to like, okay lah, ya kan, diorang punya idea. Lepas ni kita keluar. No. I'm not saying that, but of course working together tu lebih laju sikit. So sekarang ni aku just want to try out my own thing dengan umur yang macam gini, dan aku nak travel lah. That's my idea of doing this program lah. Alright. Wait, so that means NJU pun actually close sekali lah. Yes, NJU dah memang officially closed. Cuma memang tak ada closure. I'm so sorry, kita tak ada closure because Ustaz Nuzan was sekarang ni dia memang busy gila. Dia kan presiden Pergas kan. Jadi penglibatan dia dah kurang sikit. So like itu sajalah. Faham. Okay. Then kita nak tanya your podcast Soul to Din. Apa maksud behind that name? Soul to Din. Soul means suara, voice. Din means faith, voice of faith lah. Suara-suara yang kita akan bincangkan tentang faith, persepsi tentang faith. Kau punya faith kau macam mana, kau punya faith macam mana, like not judging and whatever. So itulah maksud daripada Soul to Din. Now I feel bad for making fun of the name. No, I thought there was a you're in this play with with your name. I thought Macam ada a play with your name. Din. No. My name is not Din. My name is Ahmad Sadikin. That's my real name. But So, kita kenal Din as is faith, Din. right? So Din is faith lah. It's about faith. So bila aku keluar, aku akan jumpa orang-orang yang akan berbincang tentang faith. So it's their voices, right? So voice of faith lah. Okay. But aku rasa the more interesting question is, kita tahu Soul to Din actually did not start off dekat Singapore. You straight away venture dekat Malaysia. Kenapa sebenarnya kat Malaysia and not here in Singapore itself? Kalau aku nak jawab benda pendek tapi boring kan, macam why not kan. Tapi again aku nak mulakan di Malaysia disebabkan the company Soul to Din is a Malaysian company actually. Aku buka company Sendirian Berhad dekat Malaysia, and aku nak mulakan benda ni venture di Malaysia terlebih dahulu before coming into Singapore lah. Sebab aku nak cuba untuk buat benda lain sikit. It's not only podcast, it's something else lah, dengan ada event dia, dengan ada business lain. So that's why I started in Malaysia. And of course tak lupa juga kita ada I already recorded pun artis-artis atau guest-guest dari Singapore juga untuk to be part of this Soul to Din punya podcast lah. Because bila everybody heard that kau actually buka dekat Malaysia instead of Singapore, banyak spekulasi. Ada yang cakap pasal when it comes to Islamic content susah sikit nak do it in Singapore. Macam there are so many restrictions and everything. So maybe that's why dia buka kat Malaysia where Islamic country. So is that one of the reason juga atau? Wow, thanks man. Ada yes and no jugalah. Bermaksud macam kita kalau aku takut, aku seram sikit dengan aku takut melanggar apa-apa undang-undang di Singapura yang aku terlanggar. Terus aku start dulu kat Singapore, tengok macam aku buat ni dulu kat Singapore, kat Malaysia Singapore Singapore macam okey je, macam macam gitulah, start dulu lah. And of course aku nak buat something yang different lain lah. Okay, sebab apa? Sebab itu salah satu strategi juga sebenarnya. Kalau kita tengok podcast selain entertainment macam korang, ada juga podcast agama di Singapura. Betul. Kan ada juga podcast yang buat cover-cover pasal agama. And they are roaming around the same asatizah.
Macam yes. Dini Ustaz ni, and kebanyakan they are my friends lah juga. So let me just try out something kat luar dulu. To bake ataupun to naikkan nama brand, followers dan sebagainya, and then I'll come back to Singapore. Lebih kurang macam itulah. It's basically a strategy juga. Yeah. Okay. We know that you mentioned also your company is Malaysia based, and then you want to start dekat Malaysia first, but your sponsors is Singapore based. Yeah, your current Kenapa sponsor. tu? Like, is there any challenges for you to convince like a Singapore punya sponsor to actually start sponsoring your Malaysia punya podcast? Company je Malaysia, but the punya links and everything is still Singapore. So by looking at the analytics, daripada YouTube dan Spotify and whatever, Spotify nas 89% listeners from Singapore. Okay. Instagram and of course Instagram dengan kita punya Instagram is Singaporean. Okay. Tapi TikTok dengan YouTube is Malaysians. Yeah, like 80% Malaysians pula. So it's a fair share of same country. Tapi ini belum lagi aku pergi ke tempat negara-negara lain. Yeah, because next year I'm going to Jakarta and meeting some other guests as well. So that will be another new demographic. It doesn't matter actually. So apa yang aku nak nyatakan kat sini is demographic yang banyak masih lagi Singapore. Sebab itu sponsor can come in dan sebagainya. But that is not my end game sebenarnya. Yeah, end game sebab after looking at kita punya experience of 5 years of doing this podcast, right? Kita masih lagi macam tunggu sponsor. Aku tak nak macam tu. Aku nak macam at least, sebab aku memang nak sorry Cik nak cakap sikit lah. Cik sebenarnya nak berdakwah lah. Silakan. Jadi Cik nak dapat revenue from other sources so that I can do this for free. Aku just want to record jumpa orang juga, record sekali aku because passion nak jumpa orang. Aku memang extrovert gila. Aku memang suka jumpa orang. Jumpa orang duduk berbual pasal Islam, lepak-lepak berbual pasal Islam, lepas tu dan record, lepas tu just put kat itu je niat aku. Tapi sekarang ni aku nak kena sustain my life kan. Siapa aku nak makan apa kan, kalau aku nak dakwah pun nak kena makan kan. So for now I'm looking for a source untuk macam aku tengah build something lah. Belum boleh share sekarang sebab takut tak jadi kan. Betul. Takut jadi just buat je dulu. So itu bukan end goal aku untuk terus buat podcast tunggu sponsor tak. I will need to do something else. Yeah. Talking about sponsor, right? You have been with OLJ for 5 years and definitely your sponsor punya context, the sponsors that have been sponsoring OLJ banyak. Tak ada plan ke nak tarik this sponsor to your podcast because most probably they have seen how you work already. Betul. Aku nak sponsor, aku boleh share juga konteks kita. Ke kau ada macam that agreement dengan Zah dengan Razi pasal Tak ada. Tak boleh tarik kan nanti. That's a very good question actually. Macam yang pertama, yes, sponsor ada juga kita bertanya hal dan sebagainya. But ingat, sponsor kadang-kadang bukan tak suka, dia macam maybe aku tak nak pun letak kat Islamic punya program. Aku nak lebih pada entertainment. Sebab that is my demographic yang aku nak shoot kan. Aku pun nak kena relax dulu, buat dulu. Sebab doing podcast like aku akan guna benda yang sama juga. Maksudnya kita kena bake dulu. Buat je dulu. Nanti sponsor will come kalau numbers are great. Betul. Right? So alhamdulillah after 2 months of doing Satuddin without any sponsors, aku buat recording like 20 recordings. Maksudnya aku kena record dulu. Aku tak boleh sebab aku tak ada studio mah. Betul. Aku kena keluar negara, pergi Malaysia lah, pergi ustaz ni record dulu, pakai duit aku dulu, pakai bayar. Aku macam dah berapa ni duit aku ni? Draining lah. Draining. Aku dah seram, but alhamdulillah this is magic lah when it comes to Islam, right? Bila kita ada niat untuk melakukan benda baik ni kan, magic akan berlaku. Macam tiba-tiba macam satu dah tanya inquiry, close deal. Lepas tu sana lagi tanya, close lagi. Ada, I just want to shout out to one of these guys, nama dia Khadir. This guy is super man. He loves whatever I'm doing. Cakap, Din, aku kasih kau duit je, kau buat je, aku tak kisah. Aku bukan sponsor, aku nak buat lillahi ta'ala. Dia pump aku duit bro. Dia pump aku duit. Dia pump berapa, nanti kalau apa-apa lagi kau bilang aku pump lagi. Sebab aku pun rasa nak. And dia bukan orang, dia macam umur, he's like 35 years old dude bro. And dia dah mula hijrah. Power bro, dia cakap dia dah mula hijrah. Dia rasa macam, tapi dia berbual dah macam Ali Aziz lah.
Dia cara berbual serius aku macam ni macam Alif Aziz. Muka dia macam ni tapi bukan Alif Aziz tapi orang dia macam wah superb gila. So this kind of people kadang-kadang ada juga yang datang. Okay. Dia macam aku nak support kau punya, I know you are doing this dakwah ke apa, kau teruskan dakwah. Aku pump kat kau dia, tak kisah. Kau tak payah sebut nama aku pun. Aku sebab aku punya konsep is not like podcast. Podcast macam you come in like, is it monthly? Sama juga. Yeah. Monthly. So I'm selling videos. Okay, sekarang aku ada video aku dengan guest aku is Zizi Kirana. Contoh, okay, korang nak beli video ni. So whoever buy this video, kau nak letak bila, hari apa. So it's up to you. Okay. So you pay, then you pay how much, whatever. Kau dah bayar, then I will mention lah siapa yang so called beli video ni. It's a different concept It's a new lah. concept lah. It's a TV concept lah. Okay. It's not a podcast concept. So aku jual macam gitu. So dia cakap okay, aku beli dua video. Aku bayar kau. Nah. Aku tak payah sebut nama pun. Okay. Gila bro. Different concept gila dah tak pernah dengar. Possibly just dia nak be a contribution to whatever you're doing. Bro, Dakwah mah. really magic. So dia macam aku suka apa yang kau buat dan and of course aku pun takut juga macam fikir-fikir macam dakwah juga tapi macam duit macam mana so, but tak apalah, aku just Lillahi ta'ala like okay, just do it. I know some won't really understand this concept but I feel it and I done it and aku rasa benda-benda macam ni and ada barang-barang orang tak barang asal benda Islam ni mesti barang Islamnya barang. apa benda lah okay. So alhamdulillah lah ada juga contribution daripada orang and sponsors bukan sekadar daripada duit macam ada kat sana macam okay aku sponsor kau studio, aku sponsor kau transport daripada Singapore ke KL, kau nak pergi mana aku sponsor pun ada. Aku sponsor kau barang-barang ni videographer ke apa aku sponsor juga. Aku macam masya-Allah, this thing is magic man. It's magic. Ada juga macam okay Din, next month kita pergi Uzbekistan, kita jumpa ulama macam ustaz yang ajar hadis kat sana, jom kita pergi sana. Aku sponsor kau pergi sana. Aku macam masya-Allah, this is magic man. Tu yang aku rasa macam okay lah, tak apa, aku teruskan dakwah ni. And I'm so sorry if it's very very deep or very paci-paci. Aku macam okay, for the past 5 years right, I've always been like kita plan business apa plan macam tak ada fikir pun pasal God tau. So but right now aku terus macam okay lah, I just plan kena plan tapi macam okay lah, aku just release it to God lah, like that's me right now. Macam aku rasa I don't know whether it's just me. I'm not trying to preach ke apa. I'm not like a wali ataupun dah warak dah jadi apa punya tabligh ke, tak ada. I'm just a same person with this kind of new concept of pemikiran. Yeah. It's very interesting. Okay, since kau pun aku rasa ada banyak konteks. I mean when you started also it was from ada Malaysia punya base, right? So nak tanya, is there any difference macam when it comes to rates when people bayar for podcast here in Singapore and there in Malaysia? Macam pasal kita, the reason kenapa aku tanya pasal we heard dalam korang punya episode yang korang tanya about how much radio DJ earn over there, and the amount was crazy. So when it comes to podcast, is it sama juga atau macam mana? Okay, game dia is very dia senang je. Kalau kau popular, kau mahal lah. How popular? Okay, we're talking about Johan. We're talking about these DJs yang popular gila. Diorang memang bayar, diorang pun gila babi. Correct. Compared to a normal DJ at a radio station in Malaysia, lebih kurang gaji sama aja macam radio Singapore. Yeah. Okay. So kau artis, lepas tu kau invited to be A DJ in a radio station. Payment kau lain. Kalau kau kerja as a radio, macam kau apply kerja jadi DJ, payment kau lain. So that's one. Okay, so for podcast sama juga. Kau nak kena nama kau boom gila sih. Your brand need to be boom gila. You're talking about millions of subscribers. Kau punya TikTok pun dah macam 500,000 ke 1 million ke apa, barulah sponsor akan tengok kau. Yeah, so it's really game dia lain sikit lah, lain different. Kau kena hustle gila lah. Alright. Yeah. Alright. So Aku dah macam tengah macam kau tahu tengah macam okay, what we need to do next, you know. Aku Processing dah processing tau. But you're doing okay in Singapore, what? Okay, bro.
Alhamdulillah. Cukup makan, cukup makan. Dah ada studio sendiri. Wah, style dah macam fish tank tu. Salah. Fish tank apa? Kita tak tahu. Aquarium. Macam aquarium. Dia letak air kan. Bisa di mermaid. Bila kau dalam OLG, you were working with a team. Now with yang dalam this one, you're doing it alone. Apa like macam kau ni biggest challenge yang kau rasa? I know you say that you want to try to do it alone. Yeah. But aku rasa dah 2 months already kau macam rindu betul Zah dengan si papa ni. Ada tak? Ada. Kerinduan tu ada lah. Sebab kita kalau macam interview orang kan, they will have a different kind of question tau. Kadang macam ni kalau Razi tanya Ustaz ni confirm kekek je. Tapi kalau Zah kalau tanya Ustaz mesti kau nak step deep macam very serious and kind of thing. So aku kadang boleh terbayang because 5 years bro. 5 years with them. Ada kerinduan kat situ macam let's say aku ada guest kat depan ni dan aku just always terbayang ni very awe moment lah. Macam sebelah kiri aku nampak Razi, sebelah kanan nampak Zah, dia macam bro Ustaz saya dah tanya soalan dah macam gitu. So right now I'm just alone. Like there might be different. Okay, so but again, moving on, this cabaran dia bukan lebih kepada kerinduan kepada my brothers, tapi lebih kepada macam memang buat seorang ni. Dulu macam ada Rachel. Rachel kau schedule kan sekarang aku macam okay, aku kena schedule sendiri. Aku kena upload sendiri kat YouTube. Aku kena masukkan sendiri kat Spotify. And then I only have baru start. So aku ada ad hoc team saja. Macam aku ada Malaysian videographer and aku ada Singapore videographer. And aku ada seorang kakak ni. Kakak ni dia she's the one who done all the magic. She's the one who liaise with, coordinate with all the artists ataupun ustaz-ustaz di Malaysia. So dia akan liaise jumpa sini. So dia akan buat itu. So basically that's all. My team is itu saja. Very small team lah. Yeah, small team. Aku tak ada konsep pula dah ada different, dah tak ada lagi bawa mic duduk untuk berbual, tak ada. So it's all clip on mic, on the go punya kind of concept. I realize it's more like a talk show. I feel like dia punya vibe. Is that Yeah. It's a concept that, yeah. Sebab podcast kita selalu sekarang dah nampak macam duduk mesti pegang mic ni. Macam dah banyak sangat. So macam okay, let's do something different. And that is Sautuddin lah. Yeah. Alright. Planning untuk all the way buat seorang ke? Ada planning nak cari co-host ke? Okay, dia gini. So Sautuddin is actually a company. It's a company. Dan aku dah produce one program podcast is called Our Next Guest Podcast. Okay. So that yang jumpa ustaz-ustaz ni semua nama dia Our Next Guest. So I'll be producing another podcast for Muslimah pula. Okay. So another podcast untuk macam isu current affairs tapi pasal Islam ni pula. Lepas tu satu lagi. So it's a series of different podcasts all the way. I mean InsyaAllah in 5 to 10 years time lah. Adakah ini plan yang tadi kau cakap actually tak nak share dulu? Tak. Itu saja je. Itu saja discussion lah. Macam betul tak betul lah. Macam aku boleh rimbat je. Aku boleh rimbat je. But itu yang aku nak macam it's a series of different podcasts and then ada English punya, ada Mak Saleh berbual ke, ada Arabnya ke, aku tak tahu lah. Just mungkin ada satu Arab, satu Mak Saleh, lepas tu kau satu. Alhamdulillah. InsyaAllah, amin. Alhamdulillah. Okay. Kau Alhamdulillah kan dia. Alhamdulillah lah dia buat dakwah. Alhamdulillah lah. InsyaAllah, amin. Kena guru jampang. Tak payah. Okay, but if you have to choose one Malaysian artist. Malaysian artist aku kena Razi lagi. If you have to choose one Malaysian artist to co-host with you for Sautuddin, who would it be and why? Sekarang yang dah cerai siapa? Fazura, Nuradani. Dah cerai. Itu kan marketing. Astaghfirullah. Kan? Marketing. Betul. Kau ni. Balik soalan kau apa tadi? If you have to choose one Malaysian artist to co-host with you for Sautuddin, siapa? Okay, good. And why? Kita tengah on the way. Aku tengah nak invite Nurin from TikTok. ID-nya favourite tu. My favourite. She was the reason why Al-Kisah started, bro. Nurin. Kau punya hal lain macam Tak, aku siapa tu? Yeah, it might be. Okay, kau cek gila. Betul aku nak bawa dia pergi Malaysia. Macam mana nak expand kat Malaysia? Kau bilang aku.
Mana tahu dia tengah salah-salah, rupanya macam dia tak ada benda, padahal dia tengah salah Nura Danish ke apa. Hari open house pun tu siapa? Tak, ada backstory. First time aku jumpa ID kan, aku actually tak kenal dia siapa. Aku macam, nice to meet you. Kau consume apa ya selalu? Like Like your media consumption, media consumption. bukan consume makan apa. Sorry. Aku takut dia cakap feel great dia jadi mati. Aku takut. That's why aku clarify dulu. Non-Malay punya lah. Non-Malay. okay, itu je. Mostly non-Malays. Of course lah. Shark Yeah. Tank kan, Shark Tank. Shark Tank. Is it apa yang? Yang the Okay, business untuk thing. business Ah, yalah, business. But generally mostly English. Yeah. Okay lah, of course lah. Okay, so back to your question, Noreen, maybe Ayah. Ataupun ada was so close to get ada satu artis ni siapa yang Indonesia dia badan gempal sikit tu. Dia sekarang kat Singapore, kat Malaysia. Fish, I forgot the name. Okay, anyway. So dia pun sama. So ada lah, aku tengah fikir satu lagi co-host untuk aku banter. Sebab kadang-kadang buat seorang, kadang-kadang boring pula. Aku macam orang aku nak banter. Takkan aku nak banter ustaz. Tapi okay lah, for now macam I'm gonna start to do that. But lama kelamaan aku akan jadi orang belakang. I'm not gonna do it anymore. So I might be having other hosts to do my own my show, macam Our Next Guest podcast, maybe orang lain. Macam maybe Mak Dan dia orang Kelantan. Dia UK. Dia datang Malaysia, dia boleh cakap Kelantan. Dia sekarang kahwin orang Kelantan. So maybe he might be the host. That's kind of something like that. So you be more of the producer side lah. Producer side. Or maybe shoot ke apa. Yeah. Mana dia sekarang? Dia sekarang dekat Dole Podcast. The podcast. Aku one question ni. In one of korang punya episode, korang actually mention that this line lah, basically all good things must come to an end. Yes. So untuk Soltuddin punya end goal ataupun dia punya milestone dia, macam mana tu? Apa kau punya end one? Aku rasa aku nak jual. Kau punya vision. Ya, aku nak jual, aku nak supply ayam. Licin. Aku tengah serius. Aku dah tengah percaya. Ayam. Bro, ayam takkan macam aku ke supply kat Singapore ayam halal punya. Halal sehalal halal. Soltuddin. Ayam Soltuddin. Dah ada KFC, sekarang ada Soltuddin. Kan ada Idea siapa tu actually. dia bukan fried chicken but ayam raw. Yeah, the halal ayam chicken. pasar punya. Sadia tapi tukar ni kan. Ayam ke? Sadia. Oh, Sadia. Sekejap, Sadia apa saya? Aku pula loh. Sorry. Brand ayam halal. Kau brand ayam Very surprised that kau tahu brand ayam kat dia tu. Tak, sebab dia kena pergi pasar untuk bini dia. Oh, Kau pergi pasar punya orang siu. Baik. Pasar punya orang. Okay. Yes. My end goal is actually nak jual barang. Okay. E-commerce ke buat. Kira patah balik dekat jual kasut. Dia kasut ke jual ayam. Ayam kala-kala. Bang, ayam biru, ayam biru mahal sikit. Ayam hitam, ayam hitam baik ke bang. Sekali makan kau pun naik bang. Zau beli. Why not? Makan untuk bicep kanan, bicep kiri, makan lagi 2 ayam. Ni ada komen satu ni. Lah ingat jadi bapa ayam. Astaghfirullahaladzim. Itu underground. Kau tengok muka dia. Yang Tengok dinse kau. tengok yang sana. Yang berkopiah-kopiah banyak underground. Dia orang lah PDD Malaysia. Tak lah. Dia besok tak boleh pergi lah dia rekod. Tak lah. I mean, and goal again, like what I mentioned just now is aku tak nak jadi macam buat podcast and still waiting for sponsors to come in or whatever. So of course by building this brand is just a marketing punya platform for me to market something else. That's what I'm trying to do. Cuma macam kita tengok macam mana, but because this is really new, masih lagi aku macam tengah jumpa dia tu, buat ini, ada nak collab, ada nak jadi partner dan sebagainya. And it's only 2 months old Soltuddin ni. Yeah. And already at top 1, not right now. Oh, ya Kat ke? Spotify. Oh, sekejap Aku dah tengok sekali. Lepas tu aku tengok sekali, Tak ada. macam okay, number 1. Lepas tu tengok sekali dah tak number 1. Dia dah jadi number So 3. lagi Lepas tu bawah. aku dah bingit. Aku macam okay, tak apalah. Mungkin aku dah salah. Okay, sekejap. Kita tengok reaction dia. Sekarang kita tengah tengok dia. Sila Podcast chat tengok. sekarang. Allah. Okay, bismillah. Astagfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih lagi nombor
satu Alhamdulillah. Okay. Tengok aku takut niat aku lari. Kan benda ikhlas nak buat. Ya, betul lah. Ini kau halus Alin. Yelah, ikhlas. Nampak Tuhan tolong letak nombor 1. Kita nak betul, ikhlas. Alhamdulillah. Really Dia happy. Malam ni boleh tidur. Kau tadi aku tak tengok ya. Aku tak tengok, aku buat je. Tapi betul sebab macam benda ni benda lain lah. Macam it's a bit different right now compared to last time. Right now I'm just producing, just put it on YouTube, put it on Spotify, just make it run. Tengok okay kalau numbers okay ada. And sebab kadang-kadang aku dah satu kali tu aku just add on a bit of experience about cabaran Kau tahu netizen Malaysia. Oh my god. Dia more violent, right? Sial. Because I mean for the 5 years and including Mediacorp ke apa, okay, haters Melayu Melayu Singapore okay tau, kira boleh macam kau angkat, boleh angkat sikit lah, paling pun sedih sikit tau. Ini makan dalam dan sedih boleh bunuh diri ni. Serius bro. Aku ada satu kali tu aku macam not bad, Alhamdulillah nombor dia. Alhamdulillah nombor dia ya di YouTube ya. Aku buka komen makau. Dia macam ya, of course they don't know me lah. So dia macam sometimes macam ini host bodoh mana ni cakap macam gini. Alamak. Terus komen astagfirullah. Dia banyak astagfirullah. Macam kau nak kena pergi healing 2 tahun punya tau. Baru baca satu. Macam ni artis lah. Ni host bodoh mana yang tanya soalan bodoh ni. Macam tai pun ada. Macam apa lagi macam-macam. Wow. The fact that OLG punya numbers is a lot in Malaysia, and then korang banyak Malaysian punya listeners as well, and still kira belum level orang kenal kau lagi. Belum. Lain bro, lain konsep. Aku tak ada fikir macam kau dah kenal aku, jam aku buat benda baru. Macam berani sikit buat dia tak ada. Tapi tak Joy. Kau berani, kau try, kau tengok netizen Malaysia. Next level. Tapi ada yang bukan semua. Ya, para penonton Malaysia mungkin ada. Bukan semua. Tapi ada. Kau minta macam kau nak reply kat situ juga saya. But how did you get over it? Jangan baca. Jangan baca dia. Suara dah PTSD. Jangan baca. So after that one comment terus dah tak baca? Tak, bukan one comment. Aku macam baca lagi bawah. Aku dah macam dah addicted lah. Lepas tu I stop. Tak apa, ada yang macam good lah. Ni Dan OLG. kat sini rupanya dia. Dia baca dah nak give up je, ada satu keluar yang baik. Macam Lepas tu dia kasi energy. Next one baca lagi, cibai kena lagi. Macam Ni sudah 5 kotak rokok dah habis je. It's really crazy. Of course tak salahkan mereka. This is diorang punya benda. Correct. And it's something new for them lah. Ada something. Ada yang tak faham konsep. Ada macam apa ni, berbual macam kedai kopi. Yang macam memang konsep berbual kedai kopi. Ada macam oh my god, tak faham macam tak faham konsep. Okay, ada satu very ridiculous. Aku cakap my reaction towards my guest, dia cakap pasal apa lah. Dan aku macam oh my god, aku kena rabak because of aku cakap oh my god. Yeah. Dia cakap kan bagus cakap oh my Allah sebut Allah. Oh my Bukan God tu Allah ke? Dia macam Betul. apa punya tak faham agama punya orang, bila nak berbual pasal agama cakaplah oh Allah ke apa. Habis bukan God tu Allah ke babe? Bukan. Kan kau boleh macam feeling tu. Bila anak aku cakap oh my god depan nenek dia marah aku tak tahu macam mana nak backing dulu. Aku macam God apa, dia bukan cakap Allah. oh my ke apa kan. Kau faham tak? And our God, kita memang cakap kalau kau God kau, tapi aku kalau aku niat Allah aku. God Allah Almighty. Allah. Ya macam gitulah. So kadang-kadang kau nak macam Islam ni bukan untuk Melayu tau. Orang India pun boleh jadi Islam. Betul. Islam, Mak Salleh boleh jadi Islam. Kalau Mak Salleh cakap oh my god, kau nak salahkan Mak Salleh ke macam mana? Ke sebab aku Melayu? Kalau Cina cakap oh my god ke macam mana? Kau marah juga ke macam mana? So macam gitu. Itu pun salah satu benda yang bagi aku macam Ridiculous come lah. on. Benda kecil. Tapi nak clarify tak boleh, nanti kena lagi. Oh my Allah. Itulah. Alright. Okay, sebelum kita pergi lah, aku rasa sebelum kita end kita punya conversation ni, kita ada Kira lampu ni panas lah. Tak. kita ada satu soalan panas lah untuk Abang Din kita. Tadi dia kan dah kena ni banyak rabat, date kan. ni Dia rabat dah sikit. stress. So sekarang ni kita end it off lah. Kita kasih dia chance lah untuk jawab lah soalan ni. Okay, silakan. Soalan dia,
We give you the chance. Aku rasa kita kasih dia background sikit. So Din actually, aku rasa since the OLG started, lepas tu aku rasa Alkisah started along the way. Dah kenal lah. So dia dah kenal siapa idea tu, Alkisah dah ada. Jadi nak tanya like then throughout dia kenal Sembang Panas. Jadi apa kau punya actually brutal thoughts on Alkisah ataupun Sembang Panas punya podcast? Kita nak dengar daripada OG sendiri. Tak payah nangis. Aku follow kau masa kau start with that character yang mulut besar. That was awesome. And you are bringing that concept to podcast kan? Wow, brutal lah. Then that's good. Okay, that's good. Okay, that's good. Kasih je, tak payah filter. Because kita orang tanya ni bukan honestly untuk apa, but we also want to get there one day. And it's rare for us to get an OG on the on set with us to really ni. Alah, kadang-kadang pakcik cakap pun bukan betul sangat. Pakcik punya podcast semua dah tutup. Pakcik nak kasih apa adik kau nak buat ikut kau punya rentak, ikut kau punya kalau suara pakcik-pakcik lah kan, ikut kau punya suara lah dik, ikut suara banyak. Kau bawa tak wig Abang J kau kan? Kau nak Abang J lah. Kalau Abang J rabak bro kau kena. Tak ada, maksudnya macam bagi aku there's no wrong and there's no right of doing this podcast. It's like an art. Benda ni bukan aku nak step mana punya alamak mikrofon. Okay, ni mikrofon korang rabak sekarang. I'm so sorry, itu je lah macam cracking. Okay, itu satu. But dia macam satu art yang mana macam it's very subjective. Macam bagi korang inilah cantiknya. Aku tak nak cakap ni tak cantik. Saya dulu cik buat lain. Tak nak aku tak jadi pakcik-pakcik yang macam suka point-point dan sebagainya. And if you think it works. And Alhamdulillah, you've been running this for the past like what? 4 years. Alkisah 4. I mean podcast 4 years. 4 years bro. Macam 4 years I know it's not easy man. It's not easy kalau kau nak kena curate ni. I mean you just join like for 1 year right? 1 year plus 1 year plus. Kau nak kena follow energy ID sikit. And for Liz kau nak kena loud sikit. Okay. Kau perempuan. Perempuan memang cantik lah. Letak satu perempuan tu dia kau mencantikkan lagi suasana suara. Tak, jadi tak kena misoginis sebenarnya. Betul, it's a really good idea. So at least ada woman tu kan. Kau kena ada itu satu. Itu silap OLG tu hari ni. Tak ada boleh cakap. Tapi masalahnya aku fight for men's right, not even women's So anyway, but as of now is good. You are the calmer one. Aku tak tahu, maybe because of ada guest kau macam chill sekejap, dia will be and whatever. Tu satu. And satu lagi, just of course be yourself is apa Kalau aku nak cakap be yourself, apa sih be yourself tu apa? Sebab kadang-kadang dalam podcast ni, dia adalah satu panjang saya berbual. Dia macam satu drama lakonan tau. Okay. Kau faham tak? Macam let's say macam kita create satu karakter yang ada. Macam you need to find apa yang tak ada pada dia. Apa yang tak ada pada list. For Saiful. Contoh ataupun kau cari apa yang tak ada pada diorang. So you jadi nampak kepelbagaian. Jangan semua sama. Okay. Jangan sama-sama. Kalau satu gila biar gila. Macam contoh Zal macam dia loud, biar dia loud. Okay. Kalau Razi macam he's very abang-abang. Kelakar random. So you can actually tell which is which. Okay. Kalau aku very senyap-senyap, saya sekala je, saya sekala keluar berbual. So that is me untuk sengaja aku jadi macam itu. Kalau aku pun nak step loud macam Zal ke, tak boleh lah. Dia akan clash. So Zal is a better talker than me. So let him push dia punya capability ataupun dia punya kekuatan dia lah. Aku kekuatan aku, Razi kekuatan. Itu basically just find korang yang own kekuatan and make it big lah. Tu je. Alright. Thank you for the advice. Alright guys, kita dah sampai ke penghujung podcast kita untuk kali ini. We would like to say thank you to Abang Din Rahim. Untuk korang-korang yang belum follow, baik Din dekat dia punya personal punya social media, Din Rahim. I think you can find him everywhere. Yes. And also Sultudin sekarang nak cari dekat selain daripada Spotify di mana? Okay, anda boleh cari di Spotify dia, dekat YouTube tu memang our main channel of kita punya
punya content. And kita ada di Instagram sama juga SOUTUDEN Sautudin, Instagram, TikTok pun ada Sautudin. Dipersilakan dan terima kasih kerana follow dan juga subscribe. Alright, and thank you once again for coming on board. Untuk korang-korang yang dekat rumah, please tolong kita record your favourite parts of this podcast, and also tolong kita tag dekat Instagram kita so kita boleh tolong korang repost. And also jangan lupa podcast kita dibawakan khas kepada anda oleh teman-teman kami daripada Ace Realtors SG untuk masyarakat demi masyarakat. Jadi kalau korang nak beli rumah ke jual rumah ke, tak payah pening-pening kepala, korang boleh saja hubungi ejen-ejen yang bertauliah di laman social media mereka @acerealtors.sg. Korang juga boleh terus hubungi mereka di talian 88779923 88779923. Dan tak kisahlah korang nak jual rumah ke, beli rumah ke, sewa rumah ke, ataupun korang nak tahu cara-cara untuk menjadi seorang ejen hartanah dekat Singapura ni, all you got to do is just drop them on WhatsApp. Tak semestinya korang WhatsApp diorang terus nak kena engage, terus nak kena bayar. Tidak, semuanya free of charge. Nah, itu saja yang kita ada. Kita akan jumpa korang di episod seterus Alkisah Podcast. Cakap betul, tak ada sorok-sorok, ini podcast cakap betul. Tak ada sorok-sorok, ini podcast cakap betul. Tak ada sorok-sorok, ini podcast cakap betul. Tak ada sorok-sorok. Siapa-siapa boleh go, semua kita undang. Siapa berani masuk, jangan sebat temberang. Alkisah bikin panas macam goreng pisang, itu sudah terang. Panggil semua geng-geng minat turun, jom masuk ke langgang. Jom masuk studio, dah berapa banyak idol, kita kasih sampai viral. Alkisah dapat title, ini sembang panas. It's not for the weak, ini sembang panas. Real love on the mix, boom. Sembang panas, 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 panas. Sembang, sembang panas, 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 panas. Sembang, sembang panas, 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 panas. Sembang, sembang panas, 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 panas.